أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا وتكون شر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oke, Alhamdulillah. Kita nak meneruskan kelas kita untuk uh, pagi ini. Ya, uh, kita nak terus saja dengan uh, praktikal wazan yang ke-16. Jadi pada sesi yang lepas kita dah tunjukkan apa namanya uh, contoh-contoh warna dalam bahasa Arab. Perkataan warna tu kita dah senaraikan beberapa warna yang asas lah. Okay. Kemudian kita dah sebut bahawa untuk warna ni dia ada pasangan dia. Dia ada versi yang muzakkar dan ada versi yang muannas. Cuma untuk wazan yang ke-16 ni kita buat daripada versi yang muzakkar saja. Ya, kita buat daripada versi yang muzakkar saja. Jadi saya nak terus saja pagi ni dengan set lengkap. Set lengkap wazan tu lah. Okay. Jadi mari kita ambil beberapa perkataan. Ya. Disebabkan dalam Quran kita dah sebut bahawa ada dua perkataan yang keluar, iaitulah putih dan hitam. Jadi kita ambil kedua-dua warna tu lah. InsyaAllah kita akan buat full set lengkap untuk warna putih dan warna hitam. Okey. Cuma nanti kita akan tunjukkan lah. Ada beberapa perkataan ni dia lari sedikit daripada kebiasaan. Sebab ada kelas-kelas lain pun sama ya. Ada yang cuba hantar latihan. Tapi nanti akhirnya saya akan buat sedikit pembetulan lah. Okey. Jadi untuk pagi ni kita akan lihat dua warna, iaitulah yang pertama kita akan ambil warna putih. Okay. Dan yang kedua warna hitam. Okay. Warna putih dan warna hitam. Warna adalah isim lah. Tapi kita akan tukarkan dia kepada kata kerja. Okay. Kita mula terlebih dahulu dengan warna putih. Ya. Sebelum tu kita senaraikan dulu dia punya wazan sekali lagi.
Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. Oke, sila beri perhatian di sini ya. Ini dua nih tandakan. Ah, ini bukan kesalahan. Ini bukan typing error. Ini adalah benda yang sedikit pelik. Hal yang sedikit ganjil atau janggal untuk wazan 16. Bila mana fa'il dan maf'ul dia sama saja. Dia tak ada beza. Ah, muf'alun, muf'alun. Normally kalau fa'il ni second last baris bawah, maf'ul second last baris atas. Biasanya begitu mukhrijun, mukhrajun. Kalau wazan 11. Muslimun, muslamun. Muslimun fa'il, muslamun maf'ul. Mustaghfirun fa'il, mustaghfarun maf'ul. Ah, mujahidun fa'il, mujahadun maf'ul. Itu untuk 16 saja. Untuk 16 saja dua-dua fa'il dan maf'ul itu menggunakan kataan ataupun ejaan yang barisnya sama. Okey. Cuma jangan tanya kenapa lah. Ah, saya tunjukkan saja. Okey. Jadi menggunakan pattern yang sama ni, kita akan pergi terlebih dahulu untuk fi'il madhi. Fi'il madhi warna putih. Alright. Kemudian kita akan buat hitam. Dua saja, putih dan hitam.
Apa? Ini ada apa itu? Ini ada apa itu? Oke, ya ini mati ya. So yang kekal bersabdu hanyalah jari manis, hia, kemudian jari manis tengah-tengah, huma, kemudian yang asal huwa, jari kelingking, dan jari kelingking tengah-tengah, huma, seterusnya jari kelingking bawah sekali, hum, ibiyaddu. Oke, bakinya hilang dia punya, sabdu. Ah, tak ada lah sabdu dia. Jadi saya buat dua warna lah. Oke, untuk bezakan. Yang asal warna hitam, kemudian yang warna merah ni dah macam dah tak ada kena-mengena dengan yang asal. Sebab bila kita tambahkan imbuhan di belakang tu, syaddah ataupun sabdu yang ada tu perlu kita leraikan dia. Dua huruf tu kita kena buka dia. So kita matikan. Alright. Okay. So ini beza. Yang asal tu yang warna hitam. Kemudian yang merah tu yang dah dileraikan dia punya syaddah dia. Okay. Jadi untuk anaib iyadat tu, dan nahnu ibiyadadna, kemudian anti ibiyadati, antuma ibiyadatuma, antunna ibiyadattunna, kemudian anta ibiyadatta, antuma ibiyadattuma, kemudian antum ibiyadattum, kemudian jari manis, hiya ibiyadat, huma ibiyadata, hunna ibiyadadna, dan yang asal huwa ibiyadda, ibiyadda, ibiyaddu. Alright, habis. Pindah kepada mudhari'. Okey.
Oke, yang ini mudhari'. Untuk ana adalah abyaddu. Dan nahnu nabyaddu. Kemudian anti tabyaddina. Antuma tabyaddani. Antunna tabyadidna. Kemudian anta tabyaddu. Antuma tabyaddani. Antum tabyadduna. Oke. Kemudian anta tabyaddu. Antuma tabyaddani. Antum tabyadduna. Kemudian hiya jari manis. Tabyaddu. Huma tabyaddani. Kemudian hunna yabyadidna. Dan yang terakhir jari kelingking. Yabyaddu. Kemudian huma yabyaddani. Kemudian yang terakhir hum yabyadduna. Yabyadduna. Oke, habis. So, masih ada yang mengekalkan syaddah ataupun sabdu. Dua sahaja yang berbeza. Iaitulah jari telunjuk bawah sekali. Antunna. Kemudian jari manis bawah sekali. Hunna. Bakinya semua kita kekalkan syaddah dia. Ah, dua ni tak ada. Macam tak sama Kalau tak perasan macam tak ada kena-mengena. Macam lain pula. Ah, barat macam kataan lain pula. Ah, okey. Habis.
Oke. Dua baki yang terakhir itulah Ammar dan Nahi. Ammar dan Nahi. Untuk Ammar yang anti, antuma, antunna, tak ada masalah. Maksudnya masih boleh tengok lah. Oke. Anti, antuma, antunna, anta, antuma, antum. Anti ibiyaddi. Antuma ibiyadda. Antum ibiyaddu. Ibiyadidna. Silap. Anti ibiyaddi. Antuma ibiyadda. Antunna ibiyadidna. Kemudian anta yang asal tu. Ibiyadda. Antuma ibiyadda. Kemudian antum ibiyaddu. Oke. Right. Ustaz, Ya. dari segi maknanya, kalau fil amar ni, kalau kita kata ib yadda, putihkan. Maksudnya kan, putihkan makna tukar. Macam mana tu? Daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Dari segi makna. Sekali lagi. Dari segi maknanya, bila kita kata pada seseorang tu, ib yadda. Maksudnya macam mana? Kita arahkan dia supaya bertukar daripada kepada putih. Macam mana tu? Bertukar kepada putih. Maksud dia macam mana tu? Kita arah dia supaya bertukar daripada keadaan sesuatu yang lebih baik ke kepada putih tu. Itu maksudnya tu ke? Macam mana? Fahamkan dulu madhi dia. Madhi dia maksud dia apa? Madhi dia. Kalau faham madhi, boleh faham amar. Kalau hang kat madhi, hang kat amar.
Ibyadha Ibyadha. Okey, apa maksud madhi dia? Telah telah me, telah apa nama semakin putih. Okey. Telah semakin putih. Ya. So amar ya? Jadi Abyadha tolong putihkan. Sebab tolong semakin putihkan. Ya. Macam mana ni? Jadi ku putih ya. Tak jadi putih kan? Siapa nak tolong ni? Kak Aisyah silakan. Selesaikan sikit kemusykilan Datuk. Macam mana nak selesaikan isu tu? Tak tahulah Ustaz. Tak tahu. Dia simbolik putih berseri, berserikan muka. Ada simbolik ke, tak ada simbolik ke, bersimbol ke, tak bersimbol ke, macam mana ni? Alright. Sekejap Sebelum tu kita kembali dulu kepada madhi itulah. Jadi kita dah sebut apa namanya, madhi ni tak semesti kita terikat dengan dia punya apa nama makna ataupun perkataan yang kita sediakan tu lah. Kalau tengok dalam kita punya nota, memang kita kata semakin. Tapi dalam penerangan tempoh hari, kita ada buat apa namanya, kita ubah sikit lah. Maksudnya untuk lebih faham. Semakin juga dia membawa makna berubah menjadi. Ataupun keadaan yang asalnya tak berapa okey jadi okey lah. Katakan mula tu dia tak berapa nak hijau sangat kawasan ni. Campur-campur rumput ni ada yang mati, ada yang hidup. Tapi bila semakin hijau, orang maksud semakin hijau, berubah menjadi kehijauan, berubah menjadi subur. Jangan terikat dengan makna literal. Kalau terikat makna literal, pening kita. Jadi ambil soalan tadi. Kalaulah yang putih tu maknanya kawan ni asalnya Afrika. Kan? Tiba-tiba entah dia buat whitening program kat klinik ke ataupun wallahualam dia masuk Islam makin berseri pula muka dia. Macam ada nur pula muka dia. Maknanya berubah menjadi bercahaya. Berubah menjadi putih. Berubah menjadi bersinar. Telah lah kalau mati. Jadi untuk amar dia, tukar je lah. Bersinarlah. Ataupun berubahlah menjadi putih. Jadi tak semesti kita bagi arahan direct begitu. Putihkanlah wajahmu. Jadikanlah wajahmu semakin putih. Dengan air wuduk misalnya. Jadi makna tu kita boleh adjust lah. Itu makna dia. Sebab kadang-kadang kalau kita teknikal kita tak betul, pening juga kita nak terjemah ni. Okey, tak apa. Disebabkan soalan tu timbul, alhamdulillah lah. Tapi saya nak tunjukkan benda yang lebih penting daripada soalan Datuk ni. Iaitulah, mungkin ada yang perasan, tapi ramai yang tak perasan. Yang perasan, alhamdulillah. Yang tak perasan, tak apa, kita bagi perasan. Yang kita risau, perasan pun tidak, makin pening pun ada. Itu lagi problem lah. Iaitulah,
Cuba pergi dekat madhi huwa huma hum. Okay, pergi dekat madhi yang asal tadi. Huwa huma hum. Okay, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okay, huwa huma hum. Alright. Kalau kita tengok yang itu, kita akan perasan bahawa perkataan itu adalah exactly sama dengan amar, anta, antuma, antum. Hati-hati. Nampak tak? Boleh nampak? Benda-benda teknikal ni kena hati-hati. Apa bunyi madhi huwa? Ibiyadda. Madhi huma? Ibiyadda. Madhi hum? Ibiyaddu. Tiba-tiba bila kita pergi dekat amar antah pun, landuk dua serupa juga. Ibiyadda. Ibiyadda. Ibiyaddu. Nampak? Jadi macam mana nak tahu dia punya beza? Tengok konteks ayat. Sebab bunyi dia sama. Okey, kalau kita tak hati-hati, kita tak mampu nak bezakan mana yang madhi huwa huma hum, mana satu yang amar, anta, antuma, antum. Di sekolah. Jadi tandakan. Saya suruh tandakanlah. Bila dah tandakan, nak pening ke nak migraine ke terpulang lah. Yang penting tanda dulu. Kita risau pening dan migraine yang tidak bertanda. Okay, alright. Ada siapa yang perasan? Sama tu? Kita tak perasan-perasan lagi dah. Hati-hati Maknanya sama. Tak ada beza. Alright. Dia mengingatkan kita. Mengingatkan apa? Oh, tak ada. Belum lagi, belum. Nanti. 17, 18, 19 pun ada isu yang sama. Tak apa, kita belum masuk lagi. Jadi tak boleh nak ingatkan lah, belum masuk lagi. Okey Jadi sila letakkan footnote ke, disclaimer ke, ataupun tambahan nota di situ. Letakkan signage ke signboard tu Madhi huwa, huma dan hum. Tampal, tempek signboard kat situ. Nanti kita akan jumpa saudara dia yang macam ala-ala kembar seiras. Sebiji tak ada beza. Tapi dia berada di jari tengah antuma antum, iaitulah di tapak tangan fi'il amar. Yang kita masalah ialah bunyinya sama tetapi fi'ilnya tidak sama. Yang sana huwa huma hum, kembar seiras yang kita jumpa di sini anta antuma antum. Salah besar tu. Jadi macam mana nanti nak dibezakan? Yang membezakan dia ialah ayat. Ayat yang akan membezakan. Perhatikan ayat betul-betul. Kalau tak faham kita. Okey. Jadi sebelum ada sesi bantahan ke ketidakpuashatian ahli parlimen yang lain, kita habiskan dulu nahi kita. Ada baki satu lagi. Nahi. Nahi belum lagi. Alright. Tinggal satu saja lagi bersih, itulah nahi. Ya. Sama juga kita start dengan anti.
Ustaz, ni yang fi'il amal tadi, untuk huwa tu tak ada alif ya. Yadda kan? Tak Oh, tulisan okey, dia. okey. Oh, silap, Ha, silap. Bukan huwa, ha. anta. Okey. Terima kasih. Okey, yang ni yang nahi tu anti la tabyaddi, antuma la tabyadda, antunna la tabyadidna. So yang ni satu je lah yang pelik sikit yang antunna ni. Sama macam amal tu Amal antunna pun tadi dia tak ada syaddah. Tapi bakinya semua ada syaddah. La, kemudian anta jadi la tabyadda, antuma la tabyadda. Kemudian antum jadi la tabyadtu. Kemudian fa'il maf'ul yang kita kata sama, tak ada beza. Mubyadun fa'il. Mubyadun juga untuk maf'ul. Kemudian perkataan ibidadun. Ibyidadun untuk versi masdar. Okey, so yang ini apa namanya? Contohlah
set lengkap untuk perkataan apa namanya, putih, warna putih. Okey. Terus sekali lagi ya, cuba tengok balik madhi dia. Madhi kita ada ana ibyadatu. Kemudian nahnu kita ada ibyadadna. Kemudian anti ibyadati. Antuma ibyadatuma. Antunna ibyadattunna. Kemudian ammadhi anta ibyadatta. Ibyadattuma. Antum ibyadattum. Kemudian hiya ibyaddat. Huma ibyaddata. Kunna ibyadadna. Kemudian yang terakhir ibyadda huwa ibyadda ibyaddu. Kemudian mudhari' ana abyaddu, nahnu nabyaddu. Kemudian anti tabyaddina, antuma tabyaddani, antunna tabyaddidna. Kemudian anta tabyaddu, antuma tabyaddani, antum tabyadduna. Kemudian hiya tabyaddu, huma tabyaddani, kunna yabyadidna. Dan yang terakhir huwa yabyaddu, huma yabyaddani. Kemudian hum yabyadduna. Kemudian amar kita adalah anti ibyaddi, antuma ibyadda, antunna ibyadidna. Kemudian huwa ibyadda, huma ibyadda, hum ibyaddu. Kemudian fi'il nahi anti la tabyaddi, antuma la tabyadda, antunna la tabyadidna. Kemudian yang asal huwa anta la tabyaddu, la tabyadda, antuma la tabyadda. Kemudian nahi antum la tabyaddu. Kemudian fa'il dan maf'ulnya sama saja. Mubyaddun, mubyaddun. Kemudian masdarnya adalah ibyadun, ibyadun. Okey. Itu set untuk warna putih. Lengkap. Semua sekali ya. Jadi disebabkan sekali lagi wazan ini benar hanya 2 saja yang keluar dalam Quran. Jadi saya rasa untuk penerangan cukup sekadar itu. Untuk warna hitam sila buat dan hantar sebagai kerja rumah. Okey Buat dan hantar sebagai kerja rumah. Hitam jangan dicampur pula hitam, merah, hijau habis pening kita. Habis tak nampak warna dah. Kita nak hitam saja.
Tetapi sesiapa yang mampu, dengar baik, sesiapa yang rasa dia ada kemampuan dan kebolehan, pergi balik senarai warna yang kita bagi pada minggu lepas, kita pulanglah. Mana tahu dia trauma dengan warna hitam tu, ada kenangan hitam, kenangan pahit dulu-dulu, carilah warna lain. Nak buat kuning boleh, biru boleh, hijau boleh, tak ada masalah. Okey, ambil balik warna, isim warna yang kita bagi dalam 5-6 set minggu lepas tu. Yang kita dah buat tadi putih aja, betul? Kalau kata dia tak minat dengan warna hitam, terpulanglah. Cari warna lain, buat dan hantar. Tak ada masalah. Okey. Jadi untuk wazan 16 ni, penerangannya sekadar ini sajalah. So insyaAllah next class nanti, kita akan terus sahaja kepada wazan yang ke-17. Kita akan pergi kepada wazan yang ke-17. Okey. Jadi sebagai mukadimah lengkap, wazan yang ke-17, kalau tengok, dia adalah wazan yang walaupun dia punya binaan dia, pattern dia itu tidak sama, tetapi dari sudut makna, ini dari sudut makna, dari sudut makna dia adalah sama dan tidak ada apa perbezaan, tidak ada apa-apa pun perbezaan dengan wazan 12. Okey, dari sudut makna wazan 17 yang akan kita lihat nanti, dia adalah perkataan yang sama. Dia variasikan saja. Maknanya dari sudut makna 12 dan makna perkataan 17 itu tidak ada apa-apa perbezaan. Maknanya perkataan yang menunjukkan unsur sama-sama, saling, ataupun satu lagi berterusan. Perbuatan yang berbentuk konsisten di berterusan. Tapi pattern tak samalah. Dari sudut pattern, dia ada perbezaan, iaitulah wazan 12, komposisi hurufnya ada 4 sahaja. Fa'alah. Okey. Tapi wazan 17, dia sudah tambah daripada 4 kepada 5. Okey. Jadi kena tengok betul-betul. Kita tak boleh maknanya terpesona dengan madhi tu. Kalau kita fokus hanya kepada madhi 12 dan madhi 17 nanti, kita akan anggap dia apa? Oh, dia sama je. Cuma dia tambah alif je. Dia tambah ta kat depan. Nampak tak? Fa'ala. Apa beza dengan 17? Oh, sama semua. Cuma kita topakkan ta satu lagi kat depan je. Betul? Tafa'ala. Itu kalau kita tak sabarlah. Nak cepat convocation, sabar dulu. Jangan buat keputusan dulu. Kalau kita buat keputusan begitu nanti, kita kata tak ada beza. Ternyata macam tak berapa tepat. Walaupun di madhi itu dia hanya tambahkan satu huruf saja lagi, tetapi dia akan berbeza nanti pada mudhari'. Selain daripada hurufnya, bilangan hurufnya berbeza, tambahan itu dilebihkan sedikit. Yang lebih ketara lagi adalah huruf yang pertama dalam fi'il mudhari' wazan 12 itu dia berbaris atas. Dia baris depan. Silap. Huruf pertama mudhari' wazan 12, ya itu berbaris hadapan, betul? Tetapi bila kita pindah kepada fi'il mudhari' wazan 17 nanti, huruf pertama dia berbaris atas. Okey. Jadi benda-benda yang macam ala-ala seiras ni kita jangan cepat buat keputusan, jangan cepat seronok. Cek dulu. Rupa-rupanya ada perubahan yang ketara. Jadi 17 tu nanti insyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang. Cuma jangan dilupakan kerja rumah tadi. Kerja rumah ni
Kalau tengok jumlah student yang ada di sini dengan jumlah yang hantar tu masih lagi tidak menepati KPI-nya lah. Yang hantar tu terlalu boleh dikira dengan jari. Yang lain mungkin dia buat sendiri, dia tanda sendirilah kot. Tanda dalam hati kerja rumah ni penting. Kerja rumah ni kena buat. Kena hantar. Sebab yang buat yang hantar pun belum tentu betul. Jadi kita sangka buruk je lah, kita tak sangka baik. Yang buat tak hantar lagi lah, confirm tak betul kan. Kita terus sangka buruk je lah. Bayangkan yang hantar dan buat pun belum tentu betul. Jadi jarang lah tak hantar, tak buat. Dah tak hantar, dah tak buat pula tu betul. Itu kira mukjizat lah tu. Tak hantar, tak buat, betul. Okay, itu kira rare lah. Kita Itu kira hantar maafkan Ustaz. itu aja. Ini bukan isu maaf tak maaf. Dia maaf tak ada isu lah. Ini kerja yang perlu hantar. InsyaAllah. Latihan begini dia perlu dihantar untuk kita cek kita punya kemampuan. Kalau kita tak hantar, kita pun tak tahu kita faham ke tak faham. Sebab yang kita rasa betul-betul faham, krim student pun kadang-kadang bila hantar, ada juga. Even saya sendiri buat pun tadi, saya dah confirm pun saya pun tersilap tulis. Jadi benda-benda macam tu yang perlu kita hantar untuk apa? Untuk bantu kita supaya lebih faham, lebih cekap, lebih menguasai pengajaran. InsyaAllah Ustaz. Maaf. InsyaAllah juga dah 3 tahun insyaAllah ni tak mau sampai gini. Jadi insyaAllah tu betul lah. Tapi hantar. Sila hantar. Saya akan tanda. Saya akan tanda. Tak ada masalah, saya akan tanda. Ada yang hantar dekat pukul 12 malam pun ada yang hantar. Tak ada masalah. Okay, bukan pagi, bukan 12 tengah hari, 12 malam. Hampir 12 malam pun ada yang hantar. Saya tanda. Saya takut lupa. Okay, alright. Aduh. Okay. Cik dah tulis tapi tak post. Minta. Alright. Sebab apa namanya, yang ini masih lagi dalam proses pengenalan, pembelajaran, pembetulan dan sebagainya. Habis saja pusingan ni untuk yang masih ataupun yang tertinggal tu Jadi kita akan patah balik nanti satu lagi pusingan, iaitulah saya akan bagi nota-nota ayat-ayat Al-Quran wazan 11 saja. Wazan 12 saja. Wazan 13 saja. Maknanya kita buat satu lagi pusingan. Waktu itu praktikal. Waktu itu terus praktis saja. Maknanya kita jumpa ayat itu, katakan wazan 11. Katakan wazan 11 madhi. Waktu itu kita sendiri yang akan diminta mengenal pasti dia itu madhi jari mana. Madhi ni ada 14 orang. Jadi dalam proses nak ke sana itulah kerja rumah kena buat. Sebab apa? Membiasakan kita dengan dia punya cawangan-cawangan tu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunnah. Sebab nanti bila kita masuk ayat Quran, saya akan tukar pendekatan. Saya tidak lagi membaca. Saya hanya menjadi pendengar teman setia anda saja. Saya akan panggil nama student biar dia baca. Okay, standby. Nak demam ke, nak beli vitamin ke, siap-siap. Okay, insyaAllah. Okay. Coba. Jadi insyaAllah sekadar itu untuk kelas kita pada pagi ini. Kita akan jumpa nanti insyaAllah pada sesi yang seterusnya. Ya. Ustaz, nak tanya sikit. Yang sabdu tu, dia huruf yang pertama mati ke huruf yang kedua tu mati, Ustaz? Sekali lagi. Yang ada sabtu. Bila kita jadikan dia jadikan dia fi'il madi untuk ana, if yadat tu kan, dat yang kedua tu mati kan? Bukan if yadat tu. Kalau macam iswadat tu ni lah, kalau macam ni dat iswadat tu, dal yang kedua tu matikan dengan yang pertama tu, Ustaz ya. Soalannya apa? Saya nak tahu sama ada sabdu tu dia ada 2 huruf. Jadi dia akan mati bila bersambung dengan huruf sebelumnya kan. Yang kedua tu hidup, yang saya faham. Sekali lagi saya tak faham. Yang kedua hidup. Dia sabdu kan 2 huruf kan. Sekejap. Ini nama yang hidup mati ni saya tak faham dah pula. Macam if'ala alif fa mati, fat mati, ala tu ain lam mati, lam pertama, lam kedua hidup.
Okay, isunya apa? Tapi kalau ikutkan yang Ustaz punya contoh, untuk yang tadi tu, yang huruf yadu tu, untuk kita sambungkan dengan fi'il madi untuk ana, dia jadi ibyadatu. Soalannya? Jadi kalau dekat sini yang mati tu do yang kedua ibyadatu ya. Okey lah, soalannya apa? Bukan ibyadatu. Saya sengaja buat tanya sebab saya tahu saya buat tanya. Buat tanya ni sebab saya tahu. Saya tak, itulah saya pun tak kerti nak explain sebab apa. Dia bukan tak erti nak explain. Inilah kenapa saya suruh buat kerja rumah. Sebab kalau perasan, sebentar saya matikan suara dulu. Kalau perasan, isu ni kita dah selesaikan dah. Boleh tengok video-video yang lama. Sebab tu latihan kena buat. Contohnya, ambil masa sikit tiba-tiba timbul soalan. Padahal isu dah selesai. Memanglah semasa dia asal, dia ada sabdu. Ini versi asal. Sebab tu kerja rumah kena buat. Sebab kadang-kadang ada orang dia rasa dia faham, bila buat kerja rumah dia pening. Yang ini saya dah terangkan satu-satu. Okey. If'ala ini, kalau kita leraikan dia, ikut original dia, ini asal dia. Nampak? If'ala ni, ini tulisan. Tapi tulisan asal dia begini. Maknanya ada dua lam. Lam pertama mati, lam kedua berbaris. Jadi kita tak tulis lam macam ni. Kita buatlah begini. Okey. Yang Puan Cik Wah tanya tu, kita dah selesaikan dah. Cuma dia pening pagi ni semula. Isu dah selesai, tapi dah pening balik. Apa dia? If Allah ni, bila kita nak masukkan ana dekat madi, ana kita akan tambah tu. Ana tambah tu, nahnu tambah na, anti tambah ti kat belakang. Ini kan dah selesai cerita dia. Maknanya bila tambah tu untuk ana, untuk tapak tangan madi, kan dekat tapak tangan tu dah cerita. Sebelum tu mesti mati. Baliklah kat tapak tangan. Kalau konon-konon saya malas nak menjawab, saya kata apa? Cek sendirilah. Kan dekat tangan tu dah ajar. Tu. Tambah tu untuk ana. Sebelum tu wajib baris mati. Nampak tak? Kataba. Tambah tu jadi apa? Kata betul. Zahaba. Tambah tu jadi apa? Zahab tu. Tak jadi zahabatu. Mana jadi kata batu? Kata batu. Kat mana? Jadi bila tambah tu, dia suruh matikan sebelum ta. Macam mana kita nak matikan? Ada sabdu. Macam mana kita nak matikan? Perkataan tu bersabdu. Itu yang saya kata. Tulis dulu asal dia. Asal dia macam mana? Ini asal dia. If Allah. Bila tambah tu, boleh tak kita terus buat? Tak boleh lah. Mana ada perkataan if Allah tu? Kalau if Allah tu, tak ada beza lah dua ni. Betul? Apa beza dengan yang tadi tu? Exactly sama lah. Cuma yang ni ada sabdu, yang ni tak ada sabdu lah. Tapi bunyi sama tak? Sama. Yang ni boleh check video lepas. Maknanya, waktu ini, kita pindah apa? Matematik. Tadi kawan ni kosong, pinjam nyawa sini, jadi ada nombor. Kawan ni mati, bagi nyawa sini, hidup balik. Itu cerita dia. Jadi dalam cerita ini, mana yang mati, mana yang hidup? Nampak? Mana yang mati, mana yang hidup? Lam ini hidup. Lam pertama mati. Jadi pindahkan nyawa. Apa maksud pindahkan nyawa? Baris yang hidup passing kepada baris yang mati. Jadi lam pertama yang mati sudah jadi berbaris sebab apa? Dia minta nyawa pada lam yang kedua dan dia bagi lam kedua tadi berkorban mati pula dah. Itu maksud dia. 1 bulan 11 Cik Wah. Dah bagi, ini dah terangkan.
Ini semua kita dah detailkan satu persatu. Itu maksud kenapa dia jadi if Okey. halal. Terima kasih. Lupa lah Ustaz. Tak kisah, tak kisah, terlupa tak ada masalah. Bagus. Soalan tu bagus. Cuma video tu kita dah bagi. Jadi sebab tu saya suruh buat latihan. Sebab apa? Nanti timbul soalan begini. Kita rasa kita faham, dia tiba kita hang. Jadi kenapa? Ini macam ala-ala matematik. Maknanya kita apa? Nyawa tu boleh dipindah-pindah. Nak sesuaikan dengan kan. Jadi tak apa, terpulang. Tak ada masalah. Buat dulu. Ku putih ke, ku hitam ke, ku kuning ke, tambah dulu. Nanti kita tengok. Nanti jangan saya pula yang pening menanda nanti. Okay, yang penting cuba dulu. Cuba try test. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.